Okey, so minggu ni, untuk Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk minggu ni kita akan kita akan sambung tajuk minggu lepas iaitu persamaan kimia. Okey, minggu lepas kalau tak silap saya untuk persamaan kimia ni kita dah belajar macam mana untuk menulis persamaan kimia, betul? Kita belajar menulis persamaan sebelum tu kita belajar menulis persamaan ion, formula kimia dan juga kita menulis persamaan kimia. Ini yang minggu lepas kita dah bincang. Saya ada bagi latihan tak? Cikgu pun dah tak ingat. Cikgu, bukan minggu lepas ada ke kelas? Bukan minggu lepas. 2 minggu Saya lepas rasa ke dah 3 minggu lepas? se- Kita skip 2 minggu kan? 3 minggu saya rasa. Betul. Kita dah skip lama. Last sampai mana Cikgu dah lupa dah. Sampai mana Last kita belajar menulis persamaan kimia, betul tak? Muka surat 18. Muka surat 18 dah bincang ke belum? Ni jenis-jenis persamaan kimia. Ada yang jenis pertama adalah jenis gabungan di mana ada dua bahan bergabung menghasilkan hasil baru. Contohnya magnesium terbakar dalam udara berlebihan. So kita nampak atom magnesium bertindak balas dengan oksigen. Kalau udara semestinya ada oksigen. Ingat pembakaran mesti ada melibatkan oksigen. So dia menghasilkan magnesium oksida. Ini yang kita bincang 3 minggu lepas. And then jenis persamaan yang kedua adalah kita nak singkirkan. Okey, maknanya ada dua unsur. Okey, ada dua unsur, contohnya magnesium dengan kuprum sulfat. And then magnesium ni dia menyingkirkan kuprum sulfat dalam larutan kuprum 2 sulfat. Dia menyingkirkan kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat. So dia menghasilkan magnesium sulfat. Ingat tak ni tindak balas apa? Ingat tak ni tindak balas apa? Kita baru je belajar yang ini. Siapa ingat? Penyesaran logam. Yes, pandai Haris. Ni tindak balas penyesaran logam. Salah satu contoh tindak balas redox yang kita sedang belajar dekat tajuk 9.1. So, nampak magnesium dia lebih elektropositif daripada kuprum dalam siri elektrokimia. So, dia boleh menyesarkan logam kuprum daripada larutan garamnya. Okey. Yang kedua pun sama. Okey, nampak zinc. Okey, zinc dia lebih elektropositif, so dia boleh menyingkirkan hidrogen. Tapi ni adalah tindak balas logam dengan asid hidroklorik. So kalau tindak balas logam dengan asid hidroklorik dia akan menghasilkan larutan garam. Okey, dan juga gas hidrogen. Okey. So, ni kita dah belajar sebelum ni. So, cikgu harap kamu dah boleh menulis sebenarnya persamaan kimia. So, untuk minggu ni kita nak fokus kepada tajuk iaitu aspek kualitatif dan kuantitatif persamaan kimia. Sebab lepas daripada tajuk ni, kita akan belajar macam mana kita nak mengira bilangan mol daripada persamaan kimia. Okay, so pernah dengar perkataan stoichiometry? Tak. Okay, stoichiometry ni dia adalah kajian komposisi kuantitatif. Okay, maknanya kuantiti bagi bahan-bahan yang terlibat dalam sesuatu tindak balas kimia. Okey, biasanya kalau kita seimbangkan persamaan kimia, kita letak nombor di hadapan bahan dan juga hasil, betul? Okey. Nombor tersebut kita panggil dia perkali. So, perkali dalam persamaan yang seimbang memberitahu perkadaran tepat
bahan tindak balas dan juga produk dalam sesuatu persamaan kimia. Okey, jadi kita lihat contoh. Okey, so contoh yang pertama, kalau kita lihat di sini, hidrogen bertindak balas dengan oksigen menghasilkan air. So kalau kita seimbangkan, kita letak 2 di hadapan hidrogen, 2 di hadapan air. So maksudnya ataupun dari segi maklumat kuantitatif, 2 mol ataupun 2 molekul hidrogen, okey, 2 mol ataupun 2 molekul hidrogen bertindak balas dengan 1. Kalau tak ada apa-apa kat depan ni maksudnya 1. 1 mol atau 1 molekul oksigen menghasilkan 2 mol air ataupun molekul. Tapi biasanya cikgu akan sebut mol. Okey, mol ataupun molekul pun boleh. Okey. So macam mana kita nak tafsirkan dia? Okey. Dari segi maksud kuantitatif tu, bahan ialah 2 mol gas hidrogen iaitu H2 bertindak balas dengan 1 mol oksigen untuk menghasilkan 2 mol air. Itu maksudnya, itu cara kita membaca persamaan kimia di atas. Okey. Sekarang kita lihat contoh yang keempat. Okey, kita nak mentafsirkan persamaan dalam kuantitatif dan juga kualitatif. Okey, jadi A, karbon monoksida bertindak balas dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida. Okey, dia dah beri kita satu persamaan kimia yang seimbang di mana oksigen, karbon dioksida bertindak balas dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Okey, macam mana kita nak baca ataupun kita nak tafsir persamaan kimia ini? Macam mana kita nak tafsir dia? Okey, ada tak yang boleh menjawab? Bahan Boleh ialah 2 mol karbon monoksida, cikgu. Okey. So kita boleh kata 2 mol, nak sebut bahan pun boleh. Kalau tak nak sebut bahan pun boleh. So 2 mol karbon dioksida, okey, gas karbon dioksida bertindak balas dengan Karbon monoksida tu. Karbon monoksida, cikgu. Sorry, karbon monoksida bertindak balas dengan 1 mol 1 mol gas oksigen. gas oksigen untuk menghasilkan dua mol gas karbon dioksida. So itu cara kita mentafsir sesuatu persamaan kimia. So itu kita katakan kita mentafsir persamaan kimia tersebut dalam aspek kuantitatif dan juga kualitatif. Boleh faham? Boleh. Okey. B. Gas hidrogen bertindak balas dengan gas nitrogen menghasilkan gas amonia seperti persamaan kimia ini. Okey, siapa yang boleh tafsirkan persamaan kimia ini? 3 mol hidrogen bertindak balas Okey. dengan 1 mol gas nitrogen Okey. menghasilkan 2 mol gas amonia. Okey, betul. 3 mol gas hidrogen. Hidrogen tu kamu boleh menulis ataupun boleh tulis dalam bentuk formula. Bertindak balas Okey. C.
Okay, C dia tulis kat situ aluminium bertindak balas dengan ferrum 3 oksida menghasilkan aluminium oksida dan ferrum, dan dia sudah bagi dekat kita persamaan kimia yang seimbang. Okey, siapa boleh tolong tafsirkan persamaan kimia tersebut? Siapa boleh tafsirkan? Adeline boleh Cikgu, cuba? saya nak cuba. Siapa? Okey. Alright, boleh? Siapa saya tadi tu? Ada Ha ke? Saya. Okey, ada Ha. 2 mol aluminium Okey, 2 mol Dia aluminium. bertindak balas dengan 1 mol ferrum 3 oksida Okey. untuk menghasilkan hasil iaitu 1 mol aluminium oksida dan 1 mol ferrum. Okey, betul tak? Untuk menghasilkan 1 mol aluminium oksida dan berapa mol ferrum? 2. Okey, 2 mol ferrum. Okey. Betul, bagus. So itulah cara kita nak mentafsirnya. Okey, so sebab apa cikgu terangkan ini? Sebab nanti dia akan dia penting untuk kita guna bila kita nak buat perkadaran. Kita nak kira bilangan mol dalam menyelesaikan masalah nanti. Okey, so latihan kita hari ni cikgu nak kamu tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas yang berikut. Okey. Cikgu tadi ada minta kamu guna Jamboard, betul tak? Boleh buka tak Jamboard tu? Boleh buka tak Jamboard? Okey, yang baru Boleh. masuk cikgu akan share lagi sekali. Okey, cikgu akan share lagi sekali dekat ruangan chat tu. Kamu boleh buka daripada situ. Sebab cikgu tahu sebenarnya ada lagi beberapa orang yang masih belum boleh menulis persamaan kimia dengan baik. Yang boleh tulis tu tak ada masalah, cikgu tak risau. Tapi yang tak boleh menulis ni, saya sangat risau. Okey, so kejap saya nak present, nak tunjuk yang Jamboard tadi tu. Okey. So ini adalah Jamboard kita. So saya nampak dekat sini ada beberapa orang yang dah join. Jangan risau, yang tak dapat join tu tak ada masalah. Nanti kamu boleh, cikgu akan minta kamu boleh buat secara lisan. Alright? Cikgu minta kamu tulis secara lisan. Okey. So kita lihat soalan yang pertama. Soalan yang pertama cikgu nak suruh kamu tulis. Okey, dia punya tugasan dia first kamu kena tulis persamaan kimia. Yang kedua seimbangkan. Dan yang ketiga cikgu nak kamu tafsir. Boleh? Okey. So yang pertama, magnesium bertindak balas dengan oksigen membentuk magnesium oksida. Okey. Cikgu nak kamu guna sticky note. Macam mana cara menggunakan sticky note? Okey, di sini ada satu sticky note. Okey, so kamu klik sticky note tu, kamu tulis persamaan kimia tersebut. Kalau yang tak boleh tulis, tak apa. Jangan risau. Okey. Cikgu nak untuk soalan yang pertama, saya nak okey, saya akan panggil nama kenapa Adeline dah left? Okey, saya nak Elisa, Amirul Arif, Anis Sufia. Okey, cuba jawab. Kalau tak boleh nak tulis dekat sticky note, boleh menggunakan lisan. Terus seimbangkan ke cikgu? Terus seimbangkan. Subscript tu kalau tak boleh nak cari yang kecil tak apalah, cikgu faham. Kamu tulis je lah huruf besar, nanti saya faham lah tu. 3 orang ni je saya nak yang tulis dekat situ. Tulis dulu persamaan kimia yang seimbang.
Okay, tadi saya minta Elisa, Amirul Arif dengan Anis Sofia. Yang lain buat juga dekat buku masing-masing, tapi kamu kena semak jawapan kawan kamu. Betul ke tidak? Okay, so cikgu tahu ada 3 orang yang menulis kat sini sekarang. Boleh tak? Malam ni kita belajar yang ini sahaja. Minggu depan baru saya akan ajar kamu kita tengok cara nak menyelesaikan masalah menggunakan yang berkaitan dengan stoikiometri dan juga persamaan kimia. Cikgu, Ya, kalau cakap je boleh? nak cakap je boleh? 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 Okey, Elisa, apa jawapan awak? 2 mg. Okey, yang pertama tulis dulu dia punya persamaan. Jangan seimbangkan lagi. Okey cikgu. Okay. So ni, kejap ya, cikgu tulis. Okay, ni jawapan Elisa Okay. Okay, magnesium Okay, Mg. bertindak balas dengan oksigen, Bertindak balas tu nak tulis apa? tambah Okay. Okay. menghasilkan MgO. Okay. Kemudian seimbangkan. Letak 2 dekat Mg, Okay. 2 dekat MgO. Okay, good. Okay, cuba kamu tafsirkan. 2 mol magnesium bertindak balas dengan 1 oksigen, Okay. menghasilkan 2 mol magnesium oksida. Okay, bagus Elisa. Betul. Alright, good. Arif pula. Amirul Arif. Struggle. Macam mana? Sorry. Cikgu, kalau salah tak apa kan? Tak apa. Okey, ni jawapan. Ini jawapan ni Ni jawapan. Oh, okey. Kenapa sama dengan tu? MgO. Saya tak jumpa hero lah. Okey, tak jumpa error. Susah juga guna benda ni. Cikgu ingatkan macam senang je. Okey, so jawapan Amirul. Okey, Mg2 tambah O. O macam tu ke? Betul ke Amirul? Ni jawapan awak Betul? Saya tak pasti betul ke tak. Tak tahu betul ke tak? Okey, tak apa. Lagi seorang? Yang lagi seorang tu? Siapa tadi? Ani Sofia. Anis ada tak? Anis ada tak? Oh, bukan awak ni anak murid anak murid ibu. Ambil apa?
Okey, tak ada. Okey, cikgu nak seorang tolong semak yang mana satu yang betul. Yang mana satu yang betul? Boleh dengar suara cikgu tak? Boleh. Okey. Danish, yang mana satu betul Danish? Yang hitam tu. Yang hitam ni. Okey, yang biru ni mana yang salah? Dekat O tu. Dekat O, patutnya O, 2 kan? Lagi? Lepas tu dekat MG tu. Okey, Mg tak boleh Mg2 sebab dia bukan molekul. Magnesium ni adalah atom. Jadi dia adalah Mg sahaja. Okey, good. So now, alamak. Kita tengok soalan yang kedua. Okey. Pembakaran logam natrium dengan oksigen membentuk natrium oksida. Okey. Yang ini saya nak Iman. Nur Iman. Muhammad Nur Iman. Oh, macam kena serangan jantung Jangan nak jantung sangatlah. Alamak. Boleh tak? Boleh kot. Good. Cikgu suka macam tu. Okay, cikgu dah cikgu bagi masa awak 2 minit untuk awak cuba. Yang lain tolong cuba juga Okay, Iman dah ke? Sebentar. Okay. Okay. Saya rasa dah. Kalau salah cikgu betulkan tau. Alright. Tak apa. Awak nak tulis sikit Okay, note kan? untuk yang aku. Oh, sekejap. Sebentar. Susah tak nak tulis dekat sini, Jamboard ni? Cikgu baru belajar sebenarnya. Sekejap bagi saya ruang. Untuk cikgu kata cikgu nak setengah dulu kan. Nak setengah? Setengah persamaan tu kan. Ke cikgu nak Persamaan. terus? Awak tulis dulu persamaan, kemudian baru seimbangkan. Okay.
Betul tak cikgu? Saya tak nampak lagi. Tak ada. Tak, Ada tak? tak. Ada tak? Tak ada, tak keluar dekat Yang paparan lain you. nampak tak? Nampak. Oh, yang lain nampak. Cikgu je lah yang tak nampak ni. Kenapa saya je tak nampak? Saya dah letak. Dah letak dekat ni dekat sticky note ni Dah terpapar kat skrin. Dekat muka surat 1 macam dia letak tadi. Oh, muka surat Oh. 1. Surat satu. Okey. Saya pun baru Faham. belajar ni. Oh, alright. Okey, faham. Kamu duduk kat muka surat 1. Okey, boleh tak kalau kita nak ubah sticky note ni ke tak boleh Okey, so NA soalan dia tadi apa? Kita tengok sekejap. Okey, tak apa. Cikgu boleh. Okey, Na tambah O2. Na tambah O2 menghasilkan natrium oksida. Logam natrium dengan oksigen membentuk natrium oksida. So, kat sini, okey, cikgu tulis. Na tambah oksigen menghasilkan natrium 2 oksida. Oh, yang bawah tu dia punya ni Yang bawah tu dia punya kita dah seimbangkan. So yang okey, yang lengkap. Okey, so 2 Na 2. Okey, betul tak? Siapa mana yang tukang semak tadi tu? Amirul Arif, betul tak? Ya. Yang apa tu 2 Na 2 oksigen tu. Kan yang 2 kecil tu bukan milik Na ke? 2 kecil tu bukan milik Na ke? 2 kecil mana? Yang ni betul? Milik Na betul? Dia darab ke tambah dengan nombor depan? Darab. Yang Dua ni darab. darab. Okay. Nombor depan tu 2. So maknanya Na dekat sini ada 4, betul tak? So yang depan tu mesti 4 Na. Yes, pandai. Tak boleh pandai macam ni. Okay, so depan ni mesti 4. Alright. So, baru seimbang, betul? Danish, betul? Haris? Betul tak Danish? Betul. Okay, betul. Alright. Okay, good. Seterusnya kita buka ke page yang ketiga kamu nampak cikgu duk tukar-tukar slide ni kan? Kamu tekan kat tepi tu yang ketiga. So yang ketiga, nitrogen bertindak balas dengan hidrogen membentuk gas amonia. Okay, siapa nak cuba? Saya nak try aku. Okay, siapa nak try tadi? Amirul Arif. Okay, boleh? Cuba. Yang lain pun boleh nak try guna sticky note tu. Boleh je. Nanti kita tengok jawapan siapa yang betul. Kamu tulis dekat slide yang ketiga tau. Buka kamu punya Jamboard tu slide yang ketiga. Page yang ketiga. Okey, jawapan Amirul Arif. Okey. N2. Sekejap. Saya suka tulis 2 color yang berbeza. Okey. So, dia kata N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Okey, betul tak?
Betul tak? Siapa nama? Haris. Betul cikgu. Okey, betul. Bagus. Alright. So yang keempat. Yang keempat, tindak balas antara serbuk zinc dengan asid hidroklorik menghasilkan zinc klorida dan gas hidrogen. Okey, saya nak dua orang. Saya nak dua jawapan. Najwa dengan Huda. Okey, Najwa dengan Huda. Okey, Anis, thank you. Cikgu dah baca mesej kamu. Ada masalah sikit nak tulis kat komputer. Tak apa. Tak ada masalah. Okey, Huda dengan Najwa. Ada tak? Huda dengan Najwa ada tak dalam ni? Ada cikgu, kejap. Okey, okey, good. Cikgu tunggu. Ini page yang keempat tau. Kamu tulis sticky note tu dekat page yang keempat. Cikgu, ulang soalan. Tindak balas antara serbuk zinc dan asid hidroklorik menghasilkan zinc klorida dan gas hidrogen. Cikgu nak kamu tulis persamaan kimia yang seimbang. Okey. Okey, ni siapa punya jawapan ni? Najwa. Okey. Right, cikgu nampak. Tapi kenapa L tu huruf besar tu, Najwa? Salah pula. Salah pula. Okey, tak apa. L ni tak boleh huruf besar. So sepatutnya zinc tambah 2 HCl menghasilkan zinc klorida dan hidrogen. Okey, cikgu tunggu jawapan Huda. Okey, saya tunggu jawapan Huda. Okey, cikgu dah nampak jawapan Huda. Huda letak kat bawah sikit, tengah besarkan dan ni. Besarkan, lepas tu letak kat bawah. Okey, besarkan sikit. Boleh besarkan tak? Alright, thank you. Okay, good. So, cikgu guna pen warna biru untuk jawapan Huda. So, zinc. Tak boleh nampak kan sebab saya tulis bawah sangat. Okay, saya kat sini. Ya. Sekejap lagi. Okay, zinc tambah 2 HCl menghasilkan zinc klorida dan kenapa H huruf kecil tu? H ni patutnya huruf tertypo. Okay, faham. Biasalah tu. Okay, so samakan jawapan dia dua-dua orang. So, kedua-dua jawapan tu adalah betul. Bagus. Okay, good. Okay, seterusnya kita lihat soalan yang kelima. Okay, soalan kelima ni siapa nak cuba? Siapa yang rasa dia macam apa tu? Dia macam faham tak faham, so dia boleh cuba. Siapa nak cuba?
Yang belum cuba lagi? Ada yang cakap ke? Okay, Ros Zahira. Ada Zahira Umaira. Zahira nak cuba Zahira? Zahira nak cuba tak soalan yang kelima ni? Cikgu nak Zahira dengan Rosmawati. Boleh? Boleh, boleh. Ada yang mencuba tak? Boleh ke? Okay. Siapa yang nak cuba boleh paste je jawapan kat situ. Ni siapa? Rosmawati. Okay. Ros, besarkan sikit letak dekat sebelah kanan. Ros ke sebelah kiri? Okay, so jawapan yang pertama, Ros tulis 2Li tambah 2H2O menghasilkan 2LiOH dan H2. Okay, ada yang nak mencuba lagi? Lagi seorang? Kita nak compare jawapan. Kita nak compare jawapan antara dua orang di antara kamu. So, kita boleh tengoklah. Betul ke tidak? Kalau tak ada, cikgu nak minta kita punya pembantu cikgu untuk semak. Ada tak yang nak cuba? Tak ada. Okey, kalau tak ada, cikgu nak minta Haris tolong semak. Betul tak Haris? Betul cikgu. Okey, betul. Bagus. Okey, good. Thank you Rosma, Haris. Okey, next. Soalan ke-6. Kalium oksida bertindak balas dengan asid sulfurik membentuk kalium sulfat dan air. Okey, siapa nak cuba soalan yang ke-6? Cikgu, saya nak cuba cikgu. Okey, boleh. L ke tadi tu? Cikgu. Okey, L. Cuba L. Okey, cikgu dah nampak jawapan L. Okey, cikgu tulis .
K2O untuk kalium oksida bertindak balas dengan asid sulfurik H2SO4 menghasilkan kalium sulfat. So K2SO4 dan air H2O. Okey. Dah seimbang ke ni? L dah seimbangkan ke? Dah kot. Dah kot. Bila ada kot tu maknanya kurang pastilah tu. Okey. cikgu. Macam mana? Saya kurang pasti. Oh, kurang pasti. Okey, kita minta kepastian daripada Danish. Danish, tolong sahkan jawapan L. Danish ada tak? Cikgu. Betul tak jawapan L? Betul? Betul. Okey, memang betul. Okey, thank you. Bagus. L, Danish, thank you. Next, soalan ke-7. Gas klorin. Okay, gas klorin bertindak balas dengan natrium bromida membentuk bromin dan natrium klorida. Okey, siapa nak cuba soalan 7? Ada yang nak mencuba soalan nombor 7? Kalau tak ada, saya akan pick nama. Zahira ada tak? Zahira boleh dengar suara cikgu tak, Zahira? Tak ada. Okey, Iman. Iman. Iman ada? Iman boleh Ada. dengar suara cikgu. Okey, Iman. Iman, cuba Iman. Soalan yang ke-7. Okay. Cikgu, kalau saya sebut je boleh? Boleh? Saya cuba Tapi rasa macam salah. Tak apa, jangan takut. Salah kita betulkan sama-sama. Okay. Okey, apa jawapan dia tu? Cl tambah NaBr. Cl tambah NaBr. Anak panah. Okey, anak panah. Br tambah NaCl. Rasa macam salah. Br macam ni ke? Tambah NaCl. NaCl. Okey, ada nak Rasa seimbangkan? ada tertinggal. Apa yang tertinggal kan? Apa yang tertinggal tu? Fikir betul-betul. Br cikgu. Kena letak dua. Dekat mana? Ingat, bromin. Bromin mesti dalam keadaan apa? Molekul, betul tak? Dia kumpulan 17 kan? Okey, Amirul Arif komen dekat situ Cl2. Ingat, kalau dia halogen, klorin, bromin, fluorin, oksigen, hidrogen, nitrogen, semua tu dalam keadaan dui molekul. So, kita kena letak 2 dekat sini. Okey, kita kena letak 2 bermaksud dia dalam keadaan molekul. Dui molekul. Dia mesti ada 2 atom. Sama juga bromin mesti 2. Okey. So kena letak 2. Okey, sekarang dah seimbang ke? Belum. Okey, dekat mana lagi yang kurang tepat tu yang perlu kita betulkan? Cl dekat belah kanan lah cikgu. Cl belah kanan, natrium klorida. Natrium Na+, betul tak?
dengan Na2. Klorida Cl minus kan? Ya. Okay, so kita nak letak kat mana nak? So betul lah tu NaCl, betul dah formula kimia dia. Kat mana lagi kita nak kena seimbangkan? Cuba tengok Cl ada berapa ni? 2 kan? So sini kena letak berapa? So sini kita letak 2 sebab sini Cl ni ada 2. Okay. So bila kita letak 2 dekat depan NaCl bermaksud bukan Cl sahaja ada 2 tapi natrium pun ada 2. So ni Cl ada 2, so natrium pun ada 2 kan? So kita kena letak 2 depan natrium bromida. So bila kita letak 2 depan natrium bromida bermaksud natrium ada 2, Br pun ada 2, barulah seimbang. Betul tak? Betul. Betul. Yang lain? Betul. Okay, Betul. thank you. Good. Seterusnya kita lihat Sorry, soalan. cikgu. It's okay. Jangan risau Iman. Kalau sebab itulah cikgu buat kelas intensif supaya yang lemah boleh lebih dapat tingkatkan kefahaman dia dan yang dah faham tu boleh bantu kawan-kawan. Kita buat kaedah macam tu. Okay, so soalan yang ke-8. Argentum nitrat ditambah kepada natrium klorida. So argentum nitrat ditambah kepada natrium klorida. Apa yang terhasil? Mendapatkan argentum klorida dan natrium. Dan natrium terhasil. Okey, siapa boleh tulis dia punya ni. Sekejap. Cikgu pelik kenapa mendapatkan argentum dengan klorida je kejap ni bukan natrium, ni natrium nitrat. Tambah sikit perkataan nitrat. Natrium nitrat terhasil. Saya salah tulis soalan tu. Okey, tolong betulkan sikit. Argentum nitrat ditambah kepada natrium klorida. Mendapatkan argentum klorida dan juga natrium nitrat terhasil. Okey, siapa nak cuba? Cikgu nak try boleh? Boleh? Awak nak tulis ke nak sebut? Tulis. Nak tulis. Okey, boleh. Cikgu tunggu. Okey, saya dah nampak jawapan. Saya dah nampak jawapan Rosmawati. Okey, saya tulis Okey. Argentum nitrat AgNO3 bertindak balas dengan NaCl menghasilkan AgCl dan NaNO3. Okey, betul tak jawapan kawan kita ni? Betul. Betul. Okey, dia dah automatik seimbang. Okey, bagus. Seterusnya soalan yang ke-9. Larutan argentum nitrat ditambah kepada ini soalan yang sama. Kan? Sama saya rasa ni.
Artan argentum nitrat kepada natrium klorida. Okey, kita skip soalan yang ke-9 sebab soalan ni adalah sama. Soalan ke-10 iaitu soalan terakhir. Apabila pepejal plumbum 2 karbonat dipanaskan dengan kuat, pepejal itu terurai kepada pepejal plumbum 2 oksida dan membebaskan gas hidrogen. Okey, ini adalah tindak balas penguraian. Siapa boleh tulis persamaan kimia yang lengkap? Last question. Siapa nak cuba? Last question. Siapa yang rasa dia lemah lagi dan perlu dibantu? Cepat. Siapa nak cuba ni? Nak try? Boleh. Okey, boleh. Amirul? Saya tak pasti betul tau. It's okay. Cikgu tak kata pun jawapan mesti betul. Boleh cuba. Yang lain nak cuba pun boleh. Tulis kat sticky note masing-masing. Nanti kita tengok jawapan siapa yang betul. Kamu tengok dekat frame yang ke-10 dekat Jamboard kamu. Siapa yang rasa pelik dengan soalan ni? Saya cikgu. Saya Sepatutnya dia membebaskan gas apa? karbon dioksida. Tak ada seorang pun tegur. Okay, sepatutnya bukan gas hidrogen ni. Gas karbon dioksida. Kenapa dia tak boleh bebaskan gas karbon dioksida? Kenapa dia mesti membebaskan gas karbon dioksida bukan hidrogen? Sebab tak ada hidrogen dalam tu. Satu tak ada hidrogen dalam tu. Lagi satu, dia adalah garam karbonat. So, kalau garam karbonat ni, kalau garam karbonat ni, dia mesti membebaskan gas karbon dioksida. Ni kita belajar masa tajuk penguraian garam. Itulah cikgu nak tunggu juga. Hebat betul kalau dapat buat ni. Macam saya betul kan? Okey. Okey, tolong tulis persamaan kimia yang seimbang. Okay, aku nak tengok. Okey. So, Amirul dah tulis. Cikgu tulis semula. PbCO3 menghasilkan PbO dan CO2. Okey. So, tindak balas ni dah seimbang ke? Haris? Dah cikgu. Dah, okey, good, betul. Okey, so sepatutnya tadi cikgu suruh kamu sebut ataupun nak mentafsir tindak balas tersebut. So, untuk tindak balas yang ke-10, macam mana kita nak mentafsir tindak balas ini, kita sebut 1 mol plumbum 2 karbonat menguraikan plumbum 2 oksida dan juga gas karbon dioksida, 1 mol gas karbon dioksida apabila dipanaskan dengan kuat. Itu cara kita nak mentafsirkan. Okey, ada soalan tak nak tanya? Rasa-rasa kamu ada masalah lagi tak untuk persamaan kimia? Macam mana nak menulis persamaan kimia dengan seimbang? Ini kalau dia bagi dalam bentuk maklumat. Kalau dia bagi bahan, dia suruh kamu ramalkan hasil, boleh tak nak menulis? Ada masalah tak? Kalau saya bagi bahan sahaja, kamu perlu ramalkan hasil tindak balas tersebut. Haris, boleh tak Haris? InsyaAllah boleh cikgu. Okey, Elisa?
InsyaAllah cikgu. Amirul Arif. Saya boleh try. Okay, good. Danish. InsyaAllah. Okay, Iman. Ya saya. Kalau sekarang boleh ada masalah lagi tak nak tulis persamaan kimia yang seimbang? Nanti saya tengok YouTube. Masya nak tengok YouTube. Kena cuba dulu tau. Nanti setelah saya try kalau ada latihan mana belum buat nanti saya buat. Cuba buat, lepas tu tunjuk dekat cikgu. Tak apa, PM je cikgu, semak jap betul tak saya buat. Macam tu. Boleh je kalau saya tak sibuk tu saya akan cuba tolong semak. Okay? Okay, InsyaAllah baik, cikgu. Anis boleh start? Boleh ada masalah lagi tak dengan persamaan kimia? Okay, maybe Anis ada problem dengan internet dia tadi. Dia beritahu saya. Huda? Najwa? InsyaAllah boleh. Okay, good. Adha? Boleh kot. Alright, good. El? Boleh cikgu. Alhamdulillah. Ros? Boleh cikgu. Okay, good. Zahira? Zahira ada masalah tak? Diorang balas kat chat. Oh, diorang balas dekat chat. Kenapa saya tak buka chat kan? Okay, saya cuba. Alright. Boleh. Okay. So, minggu depan, insyaAllah kita tengok macam mana kita nak menyelesaikan masalah persamaan kimia dalam berbentuk, kita nak menyelesaikan soalan dalam bentuk penyelesaian masalah. Okay, so setakat ni sahaja kita punya kelas malam ni. Kita jumpa lagi pada minggu depan insyaAllah. Okay, bye semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih Terima cikgu. kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. It's okay Iman. Oh, Ya. yang persamaan kimia tu kan sama ada nombor yang kecil-kecil kat bawah dia tu kan. Kejap. Arif, Amirul, cikgu tak clear suara awak. Ulang lagi sekali. Kan kalau persamaan kimia tu macam yang ni pelambung 2 karbonat ni kan. Apa kan ada nombor kat bawah. Kat Nombor kecil kat bawah ni ke? yang 3 yang tu. Macam mana nak tahu? Sekejap. Kenapa saya rasa macam tak clear? Kenapa apa tadi? Saya nak tahu untuk nombor untuk apa tu? Unsur-unsur lain. Nak tahu nombor bawah tu. Oh, nak tahu nombor subscript bawah tu Subscript tu. Saya nak tahu. Nak tahu. Okey, yang itu kita kena tengok formula ion dia. Oh. So itu okey, contohnya macam karbonat. So okey macam ni kan, karbonat ni, ion karbonat memang CO3 2-. So 2 negatif ni adalah charge dia. Okey, manakala 3 ni adalah subscript, iaitu 3 ni bermaksud ada dalam ion karbonat ada 3 atom oksigen. Maknanya kita tak boleh nak ubah dah yang itu. Kita tak boleh nak ubah dah subscript. Nombor subscript tu kita tak boleh nak ubah. So sama juga macam karbon dioksida ini memang formula molekul untuk karbon dioksida. So apa maksud dia? 2 ni maksudnya dalam molekul karbon dioksida tu ada ada 2 atom oksigen. Kalau dia tak tulis ni maknanya ada 1 atom karbon. So nombor subscript tu ingat tak boleh ubah-ubah tau. Okay. Okay, faham tak? Faham. Sama. Alright, okay. Thank you semua. Bye. Assalamualaikum. Salam.